Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa nastahdihi wa nashkuruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله سلاما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid Kampung Salak Tinggi, seterusnya ahli jawatan kuasa, barisan imam, barisan Bilal, dan tidak dilupakan juga kepada tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian. Suka untuk saya mengingatkan kepada diri saya dan juga tuan-tuan, puan-puan yang hadir di dalam masjid pada malam ini untuk kita sama-sama meletakkan niat kita duduk di dalam majlis ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana kata ulama, sekiranya seseorang itu melakukan satu-satu amal kebaikan tetapi tidak diniatkan amalan kebaikan yang dia lakukan itu kerana Allah, maka amalan yang dia buat itu tidak mendatangkan pahala. Amalan-amalan yang kita buatkan, yang kita lakukan ini tidak mendatangkan pahala sekiranya tidak dilakukan dengan diniatkan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita dapat lihat sebagaimana ulama-ulama fiqh ketika mereka meletakkan tata cara melakukan satu-satu ibadah, menunaikan satu-satu ibadah, maka setiap ibadah itu rukun dia yang pertama apa? Setiap ibadah tu rukun dia yang pertama adalah niat. Niat. Yang mana pada setiap niat-niat yang ulama-ulama fiqh telah tulis, penghujung bagi niat tu ada perkataan yang tertulis dekat situ. Contoh, orang tu niat, kita duduk dalam masjid ni, kita niat iktikaf. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka penting, sangat-sangat penting bagi sesiapa yang melakukan amalan kebaikan untuk dia meletakkan niat dia melakukan kebaikan itu, amalan ketaatan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, tuan-tuan, contoh satu orang ayah dia keluar rumah dengan tujuan mencari nafkah yang wajib bagi keluarganya, bagi isterinya, bagi anak-anaknya. Jadi kalau ayah ni dia keluar pergi bekerja, ini satu amalan kebaikan. Satu amalan kebaikan. Bagaimana ayah ini dia nak memastikan keluarnya dia itu mencari nafkah yang wajib dari sumber-sumber yang halal, itu diganjari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlulah si ayah ini dia niat, aku keluar ni pergi kerja ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak niat, dia pergi kerja, dia dapat apa yang dia usahakan, dia kerja dapat gaji. Akan tetapi adakah perbuatan dia keluar mencari nafkah itu diganjari pahala? Maka perlu dia lihat pada niat dia. Perlu dilihat pada niat dia. Dan keadaan niat ini yang ia berada di hati kita boleh datang daripada suatu sudut yang lain pula dalam perbincangan ini, yang mana boleh datang dengan niat ini seseorang itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, tuan-tuan? Contoh. Contoh yang terdekat ni kita lah. Kita datang masjid sepatutnya tujuannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita datang masjid dengan tujuan hendak dipuji-puji oleh manusia yang lain. Niat dia yang sepatutnya niat seperti mana? Seperti yang kita sebut tadi. Segala amalan ketaatan yang kita lakukan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang dia ini ditimpa musibah namanya riak. Ada dalam hati dia riak. Dia datang masjid, duduk dalam majlis ilmu supaya orang puji-puji dia, supaya orang gelarkan dia, dia berharap agar orang menggelarkan dia ni ahli masjid. Dia berharap dia ni tidak miss majlis ilmu dekat masjid. Semoga dengan perbuatan dia ni dia harapkan agar orang menggelarkan dia ni orang alim. Tak tinggal majlis ilmu di masjid. Kalau tujuan hatinya untuk mendapatkan pujian-pujian daripada manusia, daripada orang lain, ini orang ini dia sangka dia datang ke masjid mendapatkan bagi dirinya banyak pahala, rupa-rupanya yang dia bawa keluar ni dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa? Dosa riak. Dosa riak. Dan ini seperti mana perbahasan dalam kitab-kitab tasawuf. Kata ulama, wa min ma'asil qalbi ar-riya, di antara maksiat bagi hati. Maksiat yang antara awal-awal yang ulama sebut, maksiat bagi hati ialah apa? Riak. Maksiat bagi hati ialah riak. Jadi bagaimana ulama ajarkan kita untuk kita sentiasa perbetulkan niat kita, untuk seseorang itu meletakkan niatnya lillahi ta'ala, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada orang bila dia dengarkan perbahasan ini, dia pun kata, dia pun keluar daripada rumah nak pergi masjid, tiba-tiba lalu syaitan lintaskan riak dalam hatinya. Dengan aku ni pergi masjid ni nak dipuji-puji. Lepas tu dia pun terdengar, ustaz kata tak boleh dipuji-puji, nanti dapat dosa. Dia pun tak pergi masjid. Sebabkan tu dia pun tak pergi masjid. Macam mana ni? Kata ulama, orang yang meninggalkan satu amalan kerana dia takut akan riak ni, orang ni terjatuh dalam tipu daya iblis. Amalan tu jangan tinggal. Kalau timbul rasa riak, apa yang kita perlu buat? Singkirkan riak tu, betulkan niat kita balik dan terus buat amalan. Jangan iblis datang kepada kita, membisikkan riak ini, dia tipu daya kita, lalu kita pun meninggal. Tak apalah, meninggalkan amalan tu. Tak apalah, hari ni semayang kat rumah je lah, tak payahlah semayang kat masjid, sebab takutkan dosa riak tadi. Sepatutnya dosa perbuatan riak ini yang ada dalam hati kita ini diatasi dengan apa? Dengan disingkirkan riak tersebut
dan mendatangkan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Begitu kaedahnya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan mengongsikan kepada tuan-tuan, puan-puan sebuah hadis yang ada di dalam hadis ini menceritakan 6 sifat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkehendaki umatnya menjauhi 6 sifat ini. 6 sifat je, tak banyak. InsyaAllah boleh hafal, boleh ingat. Qad ruwina bil isnadil muttasil ila sahih Ibn Hibban rahimahullah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yubghidu kulla ja'dhari jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Telah diriwayatkan oleh guru-guru kami dengan sanad yang bersambung hingga ke Sahih Ibn Hibban rahimahullah daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, difahami daripada hadis ini baginda mahukan kita menjauhi 6 sifat. Yang mana 6 sifat ni, apakah 6 sifat ni tuan-tuan? Saya sebut dalam bahasa Arab dulu. Kalau saya terus bagi tahu bahasa Melayu, nanti tuan-tuan dah dapat dah 6 sifat ni, tuan-tuan pergi minum dulu. Tak kekal dalam majlis. Jadi saya sebut bahasa Arab dulu. Kata Nabi SAW, 6 sifat itu adalah yang pertama Ja'dhari, yang kedua Jawadhin, yang ketiga Sakhabin bil aswaq, yang keempat Jifatin bil lail, yang kelima Himarin bin nahar, dan yang keenam Alimin bi amrid dunya jahilin bi amril akhirah. Sifat yang pertama, yang mana sifat ini Rasulullah mahukan umatnya menjauhi sifat ini, itu sifat yang pertama adalah apa? Sifat Ja'dhari, iaitu seseorang yang bersifat dengan sifat sombong. Seseorang yang bersifat dengan sifat sombong, ataupun dalam bahasa Arab kita sebut at-takabbur. Takabbur. Melayu pun ada juga ke takabbur. Tapi itu ambil daripada bahasa Arab. Jadi kata ulama, at-takabbur ini satu dosa yang menghalang orang daripada banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Kerana apa? Kerana kalau kita melihat kepada apakah yang ulama definisikan takabbur ini. Takabbur ini, sombong ini boleh datang dengan dua definisi. Yang pertama apa? Yang pertama ialah satu orang yang memandang satu orang yang lain dengan pandangan yang hina, ataupun dia memandang rendah satu orang yang lain kerana orang itu berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada dia. Kerana status orang itu lebih rendah daripada dia, maka orang yang lebih tinggi itu, jawatan yang lebih tinggi itu, dia memandang rendah orang tersebut. Definisi yang kedua, seseorang yang menolak kebenaran yang disampaikan oleh satu orang yang lain, sedang diri dia tahu yang disampaikan oleh orang itu daripada perkara yang benar. Kerana apa dia tolak perkara benar ni? Sebab orang itu berada pada status yang lebih rendah daripada dia. Tapi dia tahu apa benda dia cakap ini daripada perkara yang benar. Tapi sebab dia jawatan dia tinggi, dia tak boleh terima teguran. Yang rendah ditegur dia pula, dia tak boleh terima. Sedang diri dia tahu perkara tersebut adalah suatu benda yang benar, kebenaran. Jadi dengan dua tafsiran ini, dua definisi ini, ini ulama memaknakan sombong. Contoh yang terdekat dengan kita berada di dalam satu buah organisasi. Yang paling tinggi sekali, ketua ke, presiden ke, pengerusi ke, satu-satu persatuan tu, dia ini ada buat kesalahan. Orang ini ada buat kesalahan. Lalu kesalahan yang dibuat oleh orang yang memegang jawatan tertinggi ini ditegur oleh satu AJK paling bawah. AJK biasa je. AJK tugas-tugas yang biasa sahaja.
Lalu perbuatan kesalahan ini ditegur oleh AJK ini kepada pengerusi tersebut. Pengerusi ini dia tahu apa yang ditegur oleh AJK ni perkara yang betul, perkara yang benar. Tapi sebab dia ego, takkan AJK biasa tegur aku ni pengerusi. Lalu dia tak ambil teguran tersebut, dia menolak teguran tersebut. Kerana apa? Kerana AJK tadi berada pada kedudukan yang lebih rendah daripada dia. Lalu dia menolak kebenaran yang disampaikan oleh orang tersebut. Sebab itu ulama kata takabur ini dosa yang menghalang seseorang daripada banyak kebaikan. Kalaulah pengerusi yang tersalah tadi di dalam contoh yang kita bagi, dia merendahkan dirinya, dia menerima teguran tersebut, maka dia dapat berbetulkan kesalahan dia, dan pasti organisasi yang dia pimpin itu mendapat banyak kebaikan. Tapi sebab pengerusi tadi tegak, dia tak nak kalah, dia tak nak terima kebenaran tersebut, maka terhalang organisasi tersebut daripada banyak kebaikan. Kata guru kami, orang seperti ini kebiasaannya jauh daripada menuntut ilmu agama. Orang seperti ini jauh daripada menuntut ilmu agama. Kalaulah dia bersifat dengan sifat sombong dalam ilmu dunia pun, dia jauh daripada mendapatkan bagi dirinya bertambah ilmu. Kerana apa? Kerana ada sifat sombong. Sebab orang ini, kata Mujahid ini anak murid kepada Ibnu Abbas. Sayyiduna Ibnu Abbas, dia ada anak murid. Nama anak murid dia Mujahid. Kata Mujahid, 2 orang yang tidak mendapat ilmu. Siapakah yang pertama? Kata Mujahid, orang yang pertama yang tidak mendapat ilmu ialah orang yang bersikap sombong. Orang yang bersikap sombong. Kerana apa? Kerana orang yang sombong ini, dia sangka dia dah tahu sangat apa yang guru akan ajarkan. Jadi dia tak mendapatkan dirinya bertambah ilmu. Kita jumpa dia, jom datang masjid, malam ni ustaz ada ajar sifat solat yang sempurna. Dia pun dengan sikap sombong dia, aku dah solat dah betul lah, aku dah belajar dah hari tu. Kerana sikap sombong dia, kerana dia sangkakan dia tahu sangat apa yang guru ajarkan itu, kerana sikap sombong itu dia tak hadir majlis ilmu, maka orang ini mendapati dirinya tidak bertambah ilmu. Dan yang kedua, kata Mujahid, anak murid kepada Ibnu Abbas, orang yang tidak mendapat ilmu ialah orang yang mustahi, iaitu orang yang malu nak datang majlis ilmu. Orang yang malu nak datang majlis ilmu. Contohnya orang ni, dia ni masa time dia kerja sebelum pencen, orang tak keluar subuh lagi, dia dah keluar rumah dah. Orang dah balik isyak, dia pun baru sampai rumah. Hidupnya penuh dengan bekerja. Tak sempat nak spend masa untuk belajar ilmu agama. Tak sempat nak spend masa macam mana nak belajar baca Al-Quran. Contohnya orang ni. Lalu bila sampai satu tahap umur, dia pun pencen. Habis dah masa bekerja dia pun pencen. Bila dia pencen, dia mendapati dia ini baca Quran pun tak pandai lagi. Contohnya, dia mendapati dirinya, aku ni baca Quran pun tak pandai lagi. Lepas tu dia tahu bahawa dirinya kena mendapatkan satu orang ustaz, yang mana ustaz ni boleh ajarkan dia bagaimana membaca Al-Quran. Datang syaitan. Takkan kau nak pergi buka Iqra depan ustaz tu, umur kau dah 60 ni. Datang syaitan bisik dekat dia macam tu. Dia pun layan. Ya tak ya juga kan. Malulah aku kalau orang tahu aku ni tak pandai baca Quran. Lalu dia membatalkan niat dia untuk belajar baca Al-Quran. Kerana apa? Kerana dia ni mengedepankan sifat mengedepankan malu-malu dia tu. Dan sedangkan kalaulah dia ketepikan sifat malu-malu dia tu, dan dia memahami kepentingan untuk dia ni boleh baca Quran, lalu dia pergi jumpa guru, dia belajar walaupun daripada Iqra, moga-moga dapat baca Al-Quran dengan betul, maka pasti orang ini mendapati dirinya bertambah ilmu. Tapi sebab dia tadi tertipu daya dengan bisikan syaitan tadi, yang mana syaitan ni memang sukalah kalau seseorang itu tak melakukan perkara-perkara seperti ini. Jadi orang ini kalau dia meletakkan malu di hadapan,
maka tidak bertambah ilmu pada dirinya, dan boleh jadi dia mati. Sedangkan hidupnya atas dunia ni 60-70 tahun. 60-70 tahun tak ada kesempatan untuk pandai baca satu kitab yang ia adalah kitab yang agung dalam agama kita. Tak pandai baca Al-Quran. Sangat-sangat rugi. Jadi kalau ada benda-benda macam ni berlaku dalam keluarga kita, maka perlu kita peringatkan. Perlu kita peringatkan. Allah Ta'ala bagi 60-70 tahun. Kata Nabi, umur umat aku 60-70 tahun. Takkanlah 60-70 tahun tu tak ada sedikit masa untuk kita spendkan. Dapat kita belajar sedikit ilmu agama yang fardu ain. Dan kita belajar, pandaikan diri kita dalam membaca Al-Quran. Ni tak lama lagi nak tiba Ramadan ni. Takkan kita tak nak rebut peluang sertai tadarus. Macam mana kita nak memastikan diri kita dapat sertai tadarus? Dengan kita pandai baca Quran. Jangan kita belum pandai baca Quran, pergi join grup tadarus yang laju tu. Marahlah tim-tim yang lain tu. Yang lain tu, dia ni baca merangkak-merangkak lagi. Sepatutnya apa dia kena buat? Dia jumpa guru dulu. Dia lancarkan bacaan dia, nanti baru dia join tim tadarus. Ataupun masjid ke buat inisiatif, buka malam ada kelas baca Quran, belajar baca Al-Quran, itu yang terbaik. Begitu halnya. Selesai, kita telah menyebut tentang sifat yang pertama yang Rasulullah mahukan umatnya menjauhinya, iaitu sifat sombong. Yang kedua, jawazin, iaitu seseorang yang mengumpulkan harta agar dia menggunakannya untuk memenuhi nafsu syahwatnya. Orang ni dia pergi kerja, dia nak tambah pendapatan dia nak cari duit yang banyak. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak memenuhi nafsu syahwat dia. Orang seperti ini, tuan-tuan, kebiasaannya dia tak kisah duit yang dia dapat, sumber pendapatan yang dia dapat itu daripada jalan yang halal ataupun yang haram. Kerana apa? Kerana yang penting dia dapat memenuhi nafsu syahwat dia. Yang penting dia dapat memenuhi nafsu syahwatnya. Hartanya dia kumpul dengan tujuan untuk berbangga-bangga dengan manusia lain. Sedang dirinya bakhil daripada mengeluarkan harta pada perkara-perkara yang Allah wajibkan. Dia cari banyak duit, tambah pendapatan bagi dirinya dengan tujuan dia bila duit dia banyak, dia nak berbangga-bangga dengan manusia yang lain. Berbangga-bangga dengan manusia lain masuk pada sifat yang pertama tadi, sombong. Bersikap angkuh kepada orang lain. Dan orang ini juga dia bakhil, yakni kedekut daripada mengeluarkan harta pada perkara-perkara yang Allah wajibkan. Duit dah banyak tapi zakat tak keluar. Duit dah banyak tapi nafkah kepada isteri, kepada anak, nafkah yang wajib dia tak keluar. Nafkah kepada ibu bapa yang wajib dia tak keluar. Kerana apa? Dia nak cari duit untuk kegunaan yang memenuhi nafsu syahwatnya. Adapun tidak termasuk dalam kategori ini. Kita lihat, Islam tidak melarang umatnya daripada menjadi kaya. Kata guru kami, tidak termasuk dalam kategori ini orang yang mengumpulkan hartanya daripada jalan yang halal dan menggunakannya pada perkara yang dibenarkan oleh Allah. Ini tidak dikeji. Tak ada masalah. Nak jadi kaya dalam Islam tak ada masalah. Salman Al-Farisi kaya. Tak ada masalah. Tapi yang penting kita kena pastikan sumber duit itu, sumber pendapatan itu daripada jalan yang halal. Dan setelah kita ada harta, kita selesaikan apa yang wajib. Apa yang wajib bagi diri kita daripada zakat, daripada nafkah, dan menggunakan apa yang kita ada itu, sumber pendapatan itu pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala benarkan, pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala redai. Begitu halnya. Sebab itu ulama' membahagikan harta itu kepada dua. Yang pertama ialah harta yang dikeji, dan yang kedua ialah harta yang tidak dikeji. Harta yang dikeji ialah harta yang pertama kita sebut tadi, yakni dia mengumpulkan harta tanpa mengambil kira halal dan haram,
dan harta yang dia kumpulkan itu untuk mengenyangkan nafsu syahwatnya. Untuk mengenyangkan nafsu syahwatnya. Sedangkan harta yang tidak dikeji ialah harta yang dikumpulkan dari sumber yang halal dengan niat nak cukupkan keperluan dirinya, keperluan keluarganya, dan memanfaatkan harta itu untuk keluarganya, untuk umatnya, dan dia menjauhi tujuan dia mengumpulkan harta tu, dia menjauhi daripada sehingga sampai kepada berbangga-bangga ataupun takabur terhadap manusia yang lain. Sebab itu Nabi SAW pernah menyebut kepada Amru ibn al-As, kata Nabi, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Alangkah baiknya harta yang baik untuk lelaki yang saleh. Alangkah baiknya harta yang baik untuk lelaki yang soleh. Sebelum kita teruskan kepada sifat yang ketiga, apa maksud soleh ni tuan-tuan? Kita duk selalu sebut ni, orang soleh, sampai nak meninggal pun orang soleh-soleh lagi. Ditampal lagi di van. Semoga rohnya ditempatkan bersama orang soleh. Apakah maksud orang soleh? Kata ulama, orang soleh ialah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan melaksanakan hak-hak hamba, sedang dirinya mengetahui apa yang Allah Ta'ala wajibkan atas dirinya, lalu dia menunaikan perkara tersebut, dan dirinya mengetahui apa yang Allah Ta'ala haramkan atas dirinya, dan dia meninggalkan perkara tersebut. Kalau kita melihat pada apa yang definisi ulama' bagi tentang orang soleh ini, sepatutnya memadai dah kalau ulama' sebut orang soleh ialah orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan orang yang melaksanakan hak-hak hamba. Betul lah tu. Sampai situ orang soleh. Tapi tak, ulama' tambah. Sedang dirinya mengetahui apa yang Allah Ta'ala fardukan, apa yang Allah Ta'ala wajibkan, dan dia menunaikan perkara tersebut. Dan dia mengetahui apa yang Allah Ta'ala haramkan, dan dia meninggalkan perkara tersebut. Kerana apa tuan-tuan? Perjalanan kita dalam nak menuju menjadi orang soleh tak cukup dengan kita semata-mata ikut-ikut sahaja. Kita ikut-ikut sahaja, tapi tak pernah kita ni menempatkan diri kita untuk belajar ilmu agama yang fardu ain. Kita tak pernah belajar. Kita tak pernah belajar pasal solat, ataupun pernah belajar tapi dah lupa. Masuk dalam masjid, dia pun tengok orang buat, dia pun buat. Dia follow-follow je. Dia tengok orang buat, oh macam ni semayang. Dia tengok orang ambil wuduk, oh macam ni ambil wuduk. Tapi dia tak belajar macam mana menunaikan perkara ini dengan betul. Maka perjalanan dia nak menuju menjadi orang soleh ni tak cukup. Belum sempurna. Ini seperti mana yang kita dapat daripada hadis Nabi SAW. Ada satu orang ni tuan-tuan, dia menunaikan solat. Okay, dia menunaikan solat. Setelah dia menunaikan solat, dia pergi berjumpa dengan Nabi. Kemudian Nabi kata apa dekat dia? Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Patah balik dan solat, sesungguhnya engkau tak solat. Kalau kita dengar cerita ni daripada awal tadi, orang ni dia solat ke tak solat? Dia solat dulu baru dia jumpa Nabi. Tapi bila dia jumpa Nabi, Nabi bagi tahu dia patah balik, ulang balik solat, sesungguhnya engkau tak solat. Dia pun pulang, dia buat balik solat, dia datang balik jumpa Nabi. Nabi beritahu perkara yang sama, dia pun ulang, dia buat balik solat, dia datang jumpa Nabi, Nabi pun beritahu perkara yang sama. Dan setelah itu dia minta dengan Nabi memberitahu perkara yang sebenar. Lalu Nabi mengajarkan kepada orang ini cara menunaikan solat yang betul. Orang ini seperti sebahagian daripada kita, ada daripada kalangan kita yang belajar dengan ikut-ikut. Bukan belajar dengan cara yang betul. Dia belajar ikut-ikut je perbuatan orang. Jadi perkara ini tuan-tuan, kita takut kalau kita ni ikut-ikut, tak berbetulan dengan syarak, rupa-rupanya amal ibadah kita yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, itu semua tak diterima. Seperti mana hadis tadi. Orang ni solat ke tak solat? Dia solat. Dia solat. Tapi bila dia jumpa Nabi, Nabi cakap dia tak solat. Dia buat balik solat.
Dia datang balikkan Nabi. Nabi cakap dia tak solat. Rupa-rupanya yang dilakukan oleh orang yang tidak belajar untuk menunaikan satu-satu amalan soleh, apa yang dilakukan itu hanyalah gambaran amalan soleh. Belum lagi amalan soleh. Amalan soleh yang betul ialah apa yang berbetulan dengan syarak. Seperti mana yang diajarkan. Lalu bagaimana kita nak menjamin diri kita yang kita lakukan ini bukan daripada perkara yang sia-sia, dengan kita mempelajari ilmu agama yang fardu ain. Dengan kita belajar ilmu agama yang fardu ain, dapat diri kita mengetahui bagaimana menunaikan amal ibadah dengan cara yang betul. Sifat yang ketiga, memperbanyakkan cakapan untuk mengumpulkan harta. Sifat yang ketiga yang baginda mahukan kita menjauhinya, seseorang yang memperbanyakkan cakapan untuk mengumpulkan harta. Orang ini dia banyak bercakap tentang cara-cara nak dapatkan harta. Dia pandai bisnes, pandai marketing. Tapi dari satu sudut yang lain, dia ini walaupun dikurniakan dengan banyak nikmat, pandai marketing tu nikmat daripada Allah SWT. Dapat banyak dia punya bisnes, banyak income, itu nikmat daripada Allah SWT. Tapi daripada satu sudut yang lain, dia ni bukan orang yang menunaikan solat. Dia tak belajar pun ilmu fardu ain. Macam mana satu orang boleh masuk dalam bidang bisnes sedang dia tak pernah belajar ilmu muamalat? Ni kita cerita tentang orang Islam lah. Kalau orang selain daripada Islam tu, itu dia lah. Kita ni orang Islam. Macam mana ramai daripada kalangan kita masuk. PKP dulu kena berhenti kerja. Fikir nak buat apa, meniaga lah. Tapi tak pernah belajar ilmu fardu ain. Kita tak tahu income yang masuk dekat kita tu, adakah jual beli tu, transaksi tu sah ke tak sah? Adakah ia daripada transaksi yang haram ke, halal ke? Duit yang kita ambil ni duit kita ke duit masih lagi duit orang? Dia tak tahu. Dia tak tahu. Maka orang ini, sebab itu kata guru kami, kemuliaan seseorang bukan terletak pada banyak hartanya di atas dunia. Dan di akhir zaman ini kita melihat ramai orang suka melihat seseorang akan kemewahannya, tapi tak melihat orang itu daripada sudut agamanya. Sedangkan satu orang Muslim, walaupun dia ni miskin, dia fakir, tapi dia ini daripada kalangan orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini lebih baik daripada orang yang fasik, walaupun si fasik ini daripada kalangan orang-orang yang kaya. Walaupun daripada kalangan orang-orang yang kaya. Sifat yang keempat, seperti bangkai pada waktu malam. Ini penjelasan dia kita boleh samakan juga dengan sifat yang kelima, iaitu seperti keldai pada waktu siang. Orang ini pada waktu malam, setelah dia penat bekerja, penat mencari apa yang menambahkan hartanya, pada waktu malam, dia ini tidak menjaga solat yang telah diwajibkan pada waktu malam. Apatah lagi dia nak menambahkan bagi dirinya amalan-amalan sunat. Malam dia diisi dengan tidur, dan orang ini tidak peduli untuk mendapatkan malamnya daripada salat dan menyediakan dirinya dari amalan ketaatan. Diriwayatkan bahawa bunda kepada Nabi Sulaiman alaihissalam telah berpesan kepada baginda supaya tidak meninggalkan solat malam. Orang yang memperbanyakkan tidur malamnya, dia akan bangkit pada hari akhirat dalam keadaan fakir. Ini pesanan daripada ibu kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan sifat yang kelima yang kita sebut tadi, seperti keldai pada waktu siang. Waktu siang dia cari apa yang boleh menambah pendapatan dia. Bekerja. Sedang dia bekerja, dia mengabaikan apa yang Allah Ta'ala wajibkan atas dirinya. Dan orang ini hanya mengambil berat tentang dunia, tapi tinggalkan amalan-amalan yang fardu. Kebimbangan orang ini adalah untuk menikmati makanan dan menikmati banyak keseronokan. Dan orang ini disibukkan dengannya daripada melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan atas dirinya. Kerja tak ada masalah, tapi orang ini dia kerja
dia pulun kerja dan dalam masa yang sama dia meninggalkan solat-solat yang fardu pada waktu siang. Kemudian dah penat kerja, balik rumah malam, dah penat kerja, dia jadi bangkai pada waktu malam. Yakni dia hanya mendapatkan apa yang merehatkan tubuh badan dia setelah pada waktu siang tadi dia penat bekerja. Dia biar je masa maghrib berlalu, dia biar je masa isyak berlalu, dia biar je waktu subuh berlalu. Kemudian begitulah bersambung hidup dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya terlibat dalam dunia rawatan Islam. Rawatan Islam. Kadang-kadang ada pesakit ni, di antara penyebab dia ada gangguan ni sebab ada daripada amalan-amalan fardu ni dia tinggalkan. Dia amalan-amalan fardu dia tinggalkan, jadi dia ni kekuatan rohani dia kurang. Kekuatan rohani dia kurang. Jadi bila kadang-kadang orang ni bila kita tengok macam tak boleh nak kawal, tak boleh nak ubat, kita bagi tahu dia balik, perbetulkan dulu amalan, jaga solat 5 waktu dan sebagainya. Tiba-tiba pernah sekali tu dia tanya dekat saya, "Ustaz, saya kerja ni sibuk Ustaz. Ustaz boleh terangkan dekat saya tak macam mana saya nak kumpulkan semua solat ni dalam satu waktu?" Dia tanya seperti itu. Kita pun dengar terkejut dengan soalan ni. Tapi kita tahu ada daripada kalangan kita, dia tak sempat nak belajar ilmu-ilmu ini. Sedangkan ilmu tu hukum dia wajib lah dia belajar. Kemudian kita terangkan kepada dia. Solat ni senang je, cari je masa. Ustaz nak 2 minit je. Solat boleh. Dia azan solat ni 2 minit je Ustaz nak. Angkat takbir, baca Al-Fatihah, rukuk, iktidal, sujud, ulanglah berapa rakaat, duduk tahiyat sampai selawat je. Lepas tu kamu bagi salam. Yang lain-lain tu tak payah baca, 2 minit je. Dia balik, dia amalkan apa semua apa yang saya cakap. Kemudian dia datang balik merawat, alhamdulillah. Dia dah ada kekuatan rohani. Rupanya dia tak tahu selama ni. Dia ingat solat ni susah dan sebagainya. Tapi orang yang belajar, dia tahu bahawa perbuatan solat ni mudah je sebenarnya. Baik, insyaAllah kita berhenti dulu untuk azan isyak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على Allahu Akbar, Allahu
Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah. Dan sifat yang keenam, yang ia adalah sifat yang terakhir, iaitu satu orang yang sangat tahu urusan dunia tapi jahil urusan akhirat. Bila cerita tentang dunia, cerita tentang kebun, dia pun ada kebun. Cerita tentang kereta, dia pun ada kereta. Ceritalah tentang apa, tentang bisnes, dia pun tahu. Semua benda dia tahu. Tapi tentang urusan akhirat, dia angkat tangan. Dia tak tahu. Sedangkan atas diri-diri setiap orang Islam, ada kadar ilmu yang setiap orang Islam ni wajib tahu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama yang fardu ain itu adalah wajib atas diri setiap orang Islam. Maka orang yang dia tahu cara nak kumpulkan harta, tapi dia tak tahu ilmu fardu ain, maka keadaan orang ini sangat buruk, walaupun dia ini satu orang yang jutawan. Itulah 6 sifat yang Rasulullah khabarkan, yang mana baginda mahukan umat dia menjauhi 6 sifat ni. Yang mana kalau kita boleh ulang, yang pertama tadi, seorang yang bersifat dengan sombong. Kedua, orang yang mengumpulkan harta dengan tujuan nak memenuhi nafsu syahwatnya. Yang ketiga, satu orang yang memperbanyakkan cakapannya untuk mengumpulkan harta, sedang dirinya pada satu sudut yang lain, dia bukan daripada orang yang menunaikan apa yang Allah Ta'ala fardukan. Yang keempat, orang ini seperti bangkai pada waktu malam. Yang kelima, seperti keldai pada waktu siang. Dan yang terakhir, satu orang yang sangat tahu urusan dunia tapi jahil urusan akhirat. Maka guru kami ketika menyampaikan hadis ini, beliau telah mengakhirkan penyampaian hadisnya dengan sebuah nasihat. Kata guru kami, maka tidak ada cara untuk menunaikan apa yang telah difardukan oleh Allah Ta'ala dan menjauhi apa yang diharamkan, melainkan dengan mengetahui ilmu agama yang fardu ain. Sesiapa yang mengabaikan daripada mempelajari ilmu agama yang fardu ain ini, maka dia akan binasa, sedang dirinya tak mengetahui bahawa dia telah jatuh dalam kebinasaan. Sebab itu Nabi SAW pernah berpesan, tuan-tuan, dengan sebuah hadis, yang hadis ni masa kami belajar mendatangkan satu kesedaran yang teramat tentang pentingnya belajar. Nabi SAW menyebutkan, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Orang ini, seorang hamba, kata Nabi, seorang hamba, dia menuturkan satu kalimah, yang mana tak kala dia menuturkan kalimah ni, dia tak merasakan pun kalimah yang dia lafazkan ini adalah suatu perkara yang akan mendatangkan mudarat bagi dirinya, yang akan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya. Rupa-rupanya di hari akhirat dia mendapati dia ini telah dicampak ke dalam api neraka yang jarak perjalanannya 70 tahun. Jarak perjalanannya 70 tahun. Kata ulama, jarak perjalanan yang 70 tahun ini adalah neraka yang khas Allah Ta'ala jadikan bagi orang kafir. Maknanya orang ni tadi, dia menyebut satu kalimah yang ia adalah kalimah yang menyebabkan dia murtad. Kalimah itu, kalimah yang menyebabkan dia murtad tu sebab dia tak belajar, dia tak tahu. Dia tak belajar ilmu akidah yang benar, dia tak tahu. Lalu dia menyebutkan perkataan tu sedang dirinya menganggap perkataan yang dia sebut itu daripada perkataan yang tak datangkan mudarat bagi dirinya. Rupa-rupanya bila dia tahu perkataan tersebut datang mudarat bagi dirinya, hari kiamat nanti dia tahu. Apabila Allah Ta'ala menetapkan, berkehendak orang ini masuk ke dalam neraka yang ia jaraknya adalah 70 tahun perjalanan. Kata ulama, yang 70 tahun perjalanan ni neraka khas bagi orang kafir. Rupa-rupanya perkataan yang disebut tadi, yang dirasa tak mendatangkan kebinasaan bagi dirinya, telah menyebabkan orang ini terkeluar daripada agama. Terkeluar daripada agama Islam. Maka jaga-jaga. Kalau ada orang di hadapan saya ni dalam masjid ini, kalau ada daripada kalangan kita, anak-anak kita, keluarga kita belum menyelesaikan ilmu fardu ain, selesaikan ilmu fardu ain. Cari guru-guru
yang boleh mengajarkan ilmu fardu ain. Sekarang dah banyak dah. Pondok-pondok sekarang tumbuh macam cendawan lepas hujan. Banyak mengajarkan ilmu-ilmu ahli sunnah wal jamaah. Dan kita dapat belajar daripadanya ilmu akidah yang sahih, cara beribadah yang betul. Dan kita belajar ilmu tasawuf, yang dengan ilmu tasawuf ni kita mengetahui apa yang Allah Ta'ala halalkan, apa yang Allah Ta'ala haramkan. Ramai orang terjerumus pada perkara yang Allah Ta'ala haramkan, sedang dirinya tak mengetahui. Oh, perkara ini Allah Ta'ala haramkan. Dia tak tahu. Ramai orang terjerumus pada perkara maksiat, sedang dia tak tahu perkara tersebut adalah maksiat. Maka ini bukan, tak tahu bukan alasan. Kerana apa? Kerana ilmu ni wajib setiap orang mempelajarinya. Jadi insya-Allah sekadar itu sahaja perkongsian saya pada malam ini. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu kulla khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا وأقيموا صفوفكم واعتدلوا